Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada para penonton MHI. Dan kita ni bukan sekadar nak main saja. Inilah dia aktiviti mengasah minda. Inilah satu permainan yang dinamakan Kandame. Asalnya dari Jepun. Jadi untuk warga-warga yang mungkin dah usang sikit seperti Nas dan Fitri kat sini. Awallah saya bukan. Oh ya, awak muda lagi kan. Kita tengah asah minda ni. Kami menyapa anda. Assalamualaikum. Kami menjadi tetamu anda pada pagi ini untuk berkongsi di MHI siaran 14 Disember. Nampaknya kita semakin hampir untuk menamatkan bulan ini dan juga tahun ini. Bagaimana dengan pencapaian anda? Mungkinkah ada kegemilangan yang nak dicapai? Masih bersisa lebih kurang 16 hari macam tu. 16 hari dan kita akan menyambut 2024 tidak lama lagi. Jadi kalau saya bersama dengan Fitri Haya, kalau kita bersiaran di pagi hari ini macam kita jumpa sahabat lama. Tapi nampaknya sahabat lama saya ni pun minda ni perlu diasah lebih sikit lah. Sebab kita bila dah masuk usia tertentu, dalam ni rambut kan macam-macam. Walaupun tangan ni bergerak, dalam ni macam-macam kita fikir. Itulah dia. Tapi untuk kita asah minda yang muda. Jadi kalau kita lihat di sekolah, kita tekankan 3M, iaitu menulis, membaca dan juga mengira. Tapi kalau kita lihat ibu bapa sekarang ni tidak menekankan aktiviti kemahiran. Betul. Sebab kita tengok macam ada budak yang main game kan. Tapi game tu macam tangan je. Tapi kalau kita zaman dulu, zaman tak ada gadget, kita macam ada, dia panggil sebagai eye finger coordination. Macam main apa dulu? Main lompat galah ke main apa? Daya imajinasi untuk saya itu paling kita lompat getah kan. Okey, macam mana kita nak ni. Kemudian kita baling apa-apa. Kemudian rondes ke apa kan. Betul. Jadi main cetus tu ke main tank ke untuk kita cetuskan minda kita juga. Jadi orang kata ada kesinambungan dan juga balance bila kita mengajak anak-anak muda kita. Jadi itu antara pengisian yang menarik. Kita bersama dengan seorang pakar psikologi pendidikan dan juga sebuah keluarga yang bahagia, insya-Allah. Ya, jadi sebab kita sekarang ni bimbang kalau kita di zaman yang moden masih ada yang ketinggalan dalam bab 3M. Membaca, menulis, mengira, semua itulah. Penting. Belum penting. ditambah lagi kalau kemahiran untuk menganalisis ya. Sebab sekarang ni pun saya tengok kalau darjah 1 pun soalannya mencabar. Pemahaman kita. Soalan-soalan kebat tu. Jadi kalau ibu bapa pun dah macam pening kepala, macam mana pula dengan anak-anak kita? Macam mana kita nak mendidik anak-anak kita untuk pekerjaan yang masih belum dicipta di luar sana? Diambang suatu future digital dikatakan ya. Jadi kalau kita tengok pengisian kita ke cuaca dahulu. Dan alhamdulillah kat sini kalau apa yang kita nampak semuanya alhamdulillah semuanya bright and healthy kata pagi ni. Tapi kalau kita tengok news kita, kes Zain Ryan, baru-baru ni polis baru menjumpai stokin di dalam kolam yang dikosongkan setakat ini untuk mencari bahan bukti. Kita tengok macam sangat agresif di tempat berkenaan, yang mana setiap rumah akan dianalisis, ada yang diambil sampel DNA. Kemudian ada juga yang dikesan satu persatu menggunakan kamera papan pemuka ataupun dashcam di kereta masing-masing untuk mengesan pergerakan. Jadi kita mengharapkan supaya netizen, warganet tidak membuat sebarang spekulasi. Kerana polis saban hari, saban waktu betul-betul menjaga kawasan berkenaan untuk dapatkan suspek dan sebagainya agar terbukti siapa melakukan jenayah terhadap adik Zain Ryan. Kalau dikatakan tentang jenayah, apabila kes bunuh Zain Ryan ini siasatan tertumpu kembali kepada Damansara Damai di Blok R Apartmen Idaman. 228 suspek telah diambil ujian asid DNA mereka melibatkan penduduk di Apartmen Idaman Damansara Damai untuk siasatan yang berhubung kes pembunuhan seorang kanak-kanak autistik Zain Ryan. Pada mulanya kita hanya melihat isu kehilangan, tapi akhirnya disahkan sebagai pembunuhan kerana faktor-faktor forensik dan sebagainya. Kita harapkan keadilan untuk keluarga ini. Untuk adik Zain Ryan kita. Baiklah, kalau kita sekarang pula kita meraihkan keberanian di pagi hari. Keberanian buat pasukan bomba Malaysia. Kalau kita lihat baru-baru ini, suatu video yang tular di mana abang-abang bomba kita bertungkus lumus menyelamatkan kesayangan kita, iaitu si bulu-bulu kita. Jadi bagaimana mereka ni dihubungi bukan hanya untuk tangkap ular, macam ada kucing di atas pokok dan sebagainya. Semua dilakukan demi membantu masyarakat. Dan kita nanti akan bersama dengan Pegawai Bomba Kanan Khairil Azmanut, seorang anggota bomba yang bersedia untuk memberikan gambaran dan juga, tapi saya difahamkan nanti biasanya kita duduk dalam pejabat, kali ini kita nampak macam mana antara aset bomba yang ada bersama. Kita bersama dengan Tuan Khairil. Assalamualaikum Tuan Khairil.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, di belakangnya dengan truk bomba dan juga peralatan yang sedia digunakan untuk berkhidmat buat pihak awam. Okey, kalau kita lihat imbas kembali, bagaimana dengan usaha menyelamatkan kucing kesayangan ketika dihubungi. Jadi pihak bomba sebenarnya sentiasa bersedia untuk apa jua kemungkinan yang berlaku. Mungkin dapat dikongsikan? Ya. Ya, okey. Saya gunakan diri saya, Khairul Azman Benot. Kes kita terima pada 3 bulan 12 pada jam 4.51 petang. Di mana bila ada kes tu kita terima, kita akan keluarkan satu tim penyelamat ke tempat kejadian, iaitu di Larai, Present 6, Putrajaya. Kita sampai ke tempat kejadian, kita dapati kucing tu berada di balkoni di tingkat 21 lah. Tingkat 21? Tingkat 21. Okey, kalau dari sini kita tak nampak. Kita tak nampak. Tengok sisi ini saja. Tapi kalau dari bawah, dari atas, memang gaya. berpeluh kaki. Jadi kalau kita boleh tanya jenis latihan yang dijalani oleh anggota-anggota bomba ni, memang kalau anggota bomba gayat memang tak boleh buat kerja ni lah. Ya, betul-betul. Ini kita kena ada kemahiran lah. Satu anggota tu kita akan melatih diorang lah. Pada jadual kita setiap minggu akan ada latihan untuk bangunan tinggi lah. Baik, Tuan, kalau macam manusia kita lah ada psikologi je kan. Macam haiwan pula macam mana? Mungkin dia tak biasa dengan image tertentu ataupun orang yang dia tak biasa dan pula di kawasan yang sangat kritikal macam tu. Jadi bagaimana dengan faktor itulah? Kalau manusia ada manusiawinya kan. Macam dengan haiwan ni macam mana untuk takut dapatkan engagement dengan haiwan berkenaan tu? Ya. Okey, dari segi haiwan ni mungkin kita ada teknik-teknik kita lah untuk menyelamat lah. Macam manusia juga kita ada kena pujuk dia dan bagaimanalah untuk menyelamat mangsa ataupun haiwan lah. Oh, ni baru nampak dari atas ya? Dari atas. Tingkat 21. Ya Allah, saya tengok dari kaca televisyen pun saya dah gayat. Itulah. Jadi inilah ni contoh ya. Tapi ini antara kerja yang dilakukan oleh pasukan bomba untuk menyelamatkan. Ada kucing yang dalam lubang, dalam kemudian kawasan yang agak bahaya dan kritikal. Jadi pastinya sebelum dapat sampai ke destinasi itu, peralatan juga sangat penting ya untuk dilengkapkan yang terkini, yang sesuai dengan zaman. Mungkin tuan dapat komen sikit? Ya, okey. Daripada peralatan setiap tempat kejadian, maksudnya kita kena pastikan keanggotaan kita tu dalam keadaan selamat untuk menyelamat sesuatu kes lah. Utamakan keselamatan anggota kita dulu lah. Saya sebagai penyelia petugas pada hari itu, pastikan anggota saya dalam keadaan yang bersedia. Dan peralatan yang disediakan oleh jabatan seperti harness, kita kena pakailah pakaian yang lengkap, harness, helmet dan tali untuk menyelamat. Pastikan keadaan kita tu selamat untuk menyelamatkan kes-kes yang dipanggil untuk menyelesaikan seperti kucing, bunuh diri dan sebagainya. Kalau kita nampak di sana kita ada harness rope ya untuk anggota bomba kita. Boleh tak tuan tunjukkan di atas skrin, dan mungkin kalau ada tak jaring atau sebagainya yang ditebarkan kalaulah anak-anak kucing. Okey, kalau jaring tu kita tak ada sediakan lah. Setakat harness tu ini anggota kita memakai harness untuk keselamatan apabila kita melakukan kerja-kerja menyelamat di bangunan tinggi lah ataupun aras tinggi. Inilah penyelamat kita, Elvin, yang menyelamatkan kucing tersebutlah. Wah, Tuan Elvin, terima kasih. Tahniah, syabas. Dah tular di media sosial sekarang ni, famous dia. Jadi perasaan Tuan Elvin apabila melakukan kerja-kerja menyelamat seperti ini, memang Tuan Elvin biasa dengan paras yang tinggi, memang tak rasa gayat langsung. Macam mana perasaan dia tu? Perasaan saya itulah kalau cakap tidak gemetar, tapi berbekalkan latihan-latihan di balai seperti latihan rappelling dan kursus-kursus penyelamatan di aras tinggi, di gemetar tu ada kurang sedikit lah. Okey, jadi pengalaman yang paling mencabar sekarang ni sebagai seorang anggota bomba apa mungkin dapat dikongsikan? Yang paling mencabar sekarang ni? Paling ni menyelamat aras kucing aras tinggi. Oh, tu. Antara kucing dan manusia, mana satu lebih kompleks? Manusia lah. Manusia. Okey. Alhamdulillah. Kita menyelamat, mungkin kita nak menyelamat dia mungkin lari ke tempat lain dan sebagainya. Jadi macam mana juga mengetahui tentang bahaya yang mendatang? Mungkin apa faktor penilaian risiko juga ditimbang tarakan, Tuan?
sebelum dapat akses ke kawasan berkenaan? Maksudnya kita pastikan keadaan kawasan itulah maksudnya selamat apabila kita nak buat penyelamatan lah. Sebab macam bangunan ni okey, kadang-kadang macam rumah kayu kan. Rumah kayu yang kita nampak macam rapuh kan, yang mungkin dan mungkin membahayakan keadaan anggota bomba di sana. Dari segi penyelamatan kita kena pastikanlah persekitaran itu selamat untuk kita melakukan aktiviti penyelamatan lah. Itu yang penting dulu lah pada anggota kita lah. Baiklah. Yang pelik di sini, kebanyakan kucing-kucing yang diselamatkan ni, kebanyakan di rumah-rumah pangsa. Saya difahamkan di rumah pangsa ni selalunya kita tak boleh simpan binatang peliharaan. Betul ke tak betul, Tuan? Benda tu kalau dikirakan betul lah, tapi dari pihak bomba kita tak dapat nak ni lah. Itu hanya bergantung kepada segi pemilik ataupun perumahan sendirilah. Benda tu kita tak ada lah. Kita hanya datang untuk menyelamat lah. Tuan mungkin nak beri nasihat sikit kepada orang awam supaya kalau apa terjadi hubungi pihak yang berwajib dan bukannya mencuba sendiri ya. Takut juga nanti kalau ada yang pemilik kucing ni dia berani turun ke kawasan yang sangat bahaya kritikal untuk menyelamatkan haiwan kesayangan, supaya kita sentiasa hubungi pihak yang sepatutnya seperti bomba untuk kerja menyelamatkan ini. Silakan Tuan, beri nasihat sikit. Ya, okey, betul. Kalau sekiranya kita ada berlaku tempat kecemasan, kita hubungi pihak-pihak tentulah seperti bomba dan penyelamat Malaysia lah untuk kes-kes tersebut, supaya orang-orang ni jangan panik lah. Hubungi pihak bomba, kerana bomba lebih pakar lah dalam menyelamat seperti memudah diri ataupun nyawa-nyawa seperti kucing dan sebagainya lah. Baik, terima kasih Tuan kerana sentiasa memberikan khidmat yang terbaik untuk masyarakat. Pegawai Bomba Kanan Khairil Azman Bot dan juga tadi Alvin. Tuan Alvin, ya, terima kasih di atas keberanian anda terus berkhidmat untuk kami rakyat Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi itu dia. Okey, nanti kita banyak lagi nak sembang terutama dalam untuk membangunkan anak bangsa yang terpelajar. Kita dah masuk 2024, nak masuk. Timbang kalau ada yang tercicir dalam bab 3M ini. Ada yang mungkin kita tengok darjah 3 tapi tak boleh lagi menulis ke, membaca ke, mengira ke. Ini satu perkara yang amat merisaukan. Jadi apa solusi yang kita ada? Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di MHI. Kemahiran dalam pelajaran ialah satu aspek yang perlu dititikberatkan di kalangan pelajar untuk memperoleh masa depan yang lebih cemerlang. Namun, antara kemahiran yang perlu diterapkan ialah kemahiran berfikir dan bersosial. Selain itu, membaca, menulis dan mengira ataupun 3M ialah kemahiran insaniah yang penting sepanjang pembelajaran. Mahupun begitu, 3M masih tidak dapat dikuasai oleh murid-murid zaman sekarang. Menurut Kementerian Pendidikan, 6% atau lebih kurang 118,000 daripada hampir 2 juta murid dikesan tidak mampu menguasai 3M. Begitu juga aktiviti dalam bentuk kemahiran. Ternyata perkara ini didorong oleh penggunaan telefon bimbit dan peralatan elektronik tanpa had. Anak-anak lebih meluangkan banyak masa menghadap gadget berbanding membuat aktiviti berbentuk kemahiran. Minda kanak-kanak ni dia terdiri daripada 3M. Mengira, membaca, menulis dan ada juga kemahiran yang tertentulah. Perkembangan minda kanak-kanak kalau bagi saya, minda kanak-kanak ni senang dibentuk lah. Dia akan ikut je apa yang orang ajar dia apa semua. Tapi bergantung kepada cara kita buat lah. Sekarang pun ada 3M, membaca, menulis dan mengira. Perkembangan kanak-kanak ni, dia bila kita sebagai mak, kita akan kena bahagikanlah daripada dalam rumah dengan luar. Maksudnya gadget dan juga dekat luar. 3M dan juga cara dia, kemahiran dia lah membuat sesuatu tu. Minda kanak-kanak ni, perkembangan minda kanak-kanak ni amat penting lah bagi tahap semasa mereka masih lagi kecil, sebab mereka masih lagi nak explore dunia, baru nak tahu semua benda, nak kenal setiap satu benda yang diorang pernah jumpa lah, yang diorang tak pernah jumpa.
Bagi saya dua-dua tu penting. Kemahiran pun penting, yang menulis, mengira tu pun semua penting juga. Pada pendapat saya, benda ni perlu seimbang. Tapi kalau bagi saya sendiri, lebih kepada kemahiran lah. 3M dan kemahiran tu kalau bagi saya dia kena seimbang. 3M pun ada, kemahiran pun ada. Supaya dia dapat membalancekan. Bagi saya 3M lebih penting kerana 3M ni diorang akan pakai sehinggalah diorang dah besar, dah dewasa. So saya rasa 3M ni memang patut dan juga patut dipentingkan lagi lah dalam pendidikan awal kanak-kanak. Bimbingan kita perlu dari kecil, kita perlu titik beratkan diorang tentang pelajaran lah. Macam sekarang kan kita banyak channel-channel tentang belajar, tentang kemahiran. Mainan pun ada juga yang boleh membuatkan kemahiran diorang berkembang, minda diorang berkembang kan. So dua-dua tu kita kena bagi balance. Biar diorang dalam kemahiran pun diorang pandai, dalam macam menulis, membaca, menulis tu semua diorang pandai juga dalam tu. Kalau saya biasa bawa diorang keluar untuk explore benda-benda luar. Kita adapt dengan environment luar. So, diorang akan lebih sesuaikan diri dengan cara persekataran kat luar. Tapi 3M tu pun tak boleh tinggal juga. Benda tu kena, kalau boleh seimbang lah. Kemahiran kita akan bawa anak-anak keluar untuk dia belajar sesuatu yang baru, dunia luar lah. So, kalau macam 3M tu kita akan belajar bersama-sama dengan dia supaya dia lebih seronok untuk 3M tu. Saya membeli buku-buku menulis pada anak-anak saya dan saya ajarlah mereka macam mana nak menulis, macam mana nak membaca dan juga macam mana nak mengira. Jadi saya memang ajar mereka daripada peringkat kecil lagi lah. Kalau kemahiran, bila saya tengah buat sesuatu itu yang melibatkan kemahiran, saya akan panggil anak saya untuk tengok saya sekali untuk melakukan perkara itu. 3M dan kemahiran seharusnya diterapkan secara seimbang. Ternyata, dengan menerokai dunia luar dapat membantu meningkatkan kesihatan mental kanak-kanak dalam menguasai 3M dan juga aktiviti berbentuk kemahiran. Baik, kembali di MSI dan kita masih membawakan aura dan aroma pendidikan untuk hari ini untuk ilmu membina generasi yang cemerlang, tetapi asasnya perlu mantap, kukuh, padu dan wibawa. Sebelum kita bicara tentang hal yang hebat tentang tamadun ilmu, baik, hari ini kita nak bincang sebenarnya hal tentang 3M yang perlu dikuasai oleh anak-anak supaya tidak ada yang ketinggalan atau tercicir, bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman. Beliau ialah Timbalan Dekan Haribuan Pelajar Jabatan Psikologi Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Assalamualaikum Prof, terima kasih banyak. Okey, baik. Kita tadi melihat laporan-laporan yang disediakan tentang bagaimana pentingnya untuk dikuasai asas, ya. Namun pengalaman yang luas doktor dalam bidang ini mungkin melihat perkembangannya. Kalau mungkin 10 tahun yang lalu dan juga sekarang ni, apakah ada sebarang paradigma baru yang dapat kita kongsikan dengan penonton ataupun masih ada peningkatan ke atau sebagainya? Silakan. Okey, terima kasih Fitri. Satu tajuk yang hari ini kebanyakan ibu bapa menyatakan risau kerana saban hari kita diasak dengan perkembangan digital yang mana menyebabkan bahawa dah sampai ke masanya anak kita menguasai 3M. Walaupun pada usia 3 tahun kadang-kadang ibu bapa dah risau. Dia tak boleh mengenal huruf A, B, C, 1, 2, 3. Kadang-kadang kita rasakan, kita kena hantar untuk kelas tambahan untuk asak dia dengan, kena hantar kepada daycare yang adanya pembelajaran 3M. Dan kadang-kadang kita terlupa bahawa perkara ini, perkembangan ini berkait rapat dengan perkembangan minda anak-anak ataupun milestone. Perkembangan seorang kanak-kanak itu dia ada carta je. Pada usia bila perkembangan tersebut, khususnya otak, itu konektif itu akan berkembang. Jadi seharusnya kemahiran itu kita dahulukan kerana kemahiran asas seperti motor halus, motor kasar yang mana mereka ini perlu diperkembangkan terlebih dahulu. Bagaimana mereka boleh mengancingkan baju mereka sendiri, boleh mengurus diri. Dan kemahiran-kemahiran ini secara tidak langsung akan membolehkan anak-anak ini menguasai secara tidak langsung kemahiran mengira, membaca kerana minat itu akan mula timbul. Jadi itu sebabnya kalau ibu bapa mula risau,
boleh tak boleh, sebenarnya kita boleh seimbangkan dahulu. Seimbangkan. Tapi kalau ibu bapa rasa macam adakah terlalu dia tergesa-gesa menyatakan bahawa anakku ni slow learner lah, sebab mungkin kerana ada perbandingan di situ. Dia melihat anak orang ni laju dah 6 tahun dah boleh membaca, mengira, menulis, tapi anak dia masih lagi tercari-cari kan kebolehan itu. Jadi macam mana kalau ada kebimbangan isu seperti slow learner? Sebenarnya pertama sekali kita boleh lihat tahap perkembangan anak itu mengikut usianya. Kita perlu tahu bahawa pada usia 3 tahun misalnya, walaupun kanak-kanak yang sama lahir kata orang 3 tahun, tetapi lihat bulan kelahiran. Kalau dia berada di Januari, pastinya perkembangan itu berbeza dengan anak 3 tahun yang lahirnya pada bulan Disember. Jadi apa yang berlaku di sini adalah kemahiran yang berbeza, perkembangan yang berbeza. Jadi kadang kita menyatakan bahawa anak saya tak boleh bercakap lagi. Anak saya membaca pun tak dapat lagi nak mengenal pasti mengingat. Seharusnya kita mulakan dengan aktiviti-aktiviti bermain, kebolehan-kebolehan lain, meneroka, dan biarkan mereka meneroka persekitaran mereka sendiri, dan ada permainan-permainan blok apa semua itu, Lego, segalanya kita lampakkan biar dia bermain dahulu, kerana itu akan mula menarik minat dia untuk lebih ke hadapan dan meneroka. Kalau misal kata yalah mungkin anak-anak pada usia 7 tahun tapi dah diberi tekanan ada KPI yang tinggi, sebab mungkin kerana bila masuk darjah 1 ada murid yang dah boleh buat macam-macam ya, sebab mungkin kerana dia bermula awal, jadi darjah 1 tu dah siap sedia dah. Mungkin nampak advance, tapi anak-anak yang macam ketinggalan, jadi apa yang ibu bapa perlu buat supaya dia dapat bersama-sama dalam kelas? Kadang kelas ni ada yang A+, ya. Ada yang mungkin nak dapat E pun payah. Jadi macam mana itu? Yang pertama sekali adalah kesedaran ibu bapa. Ibu bapa perlu mendampingi dan mengetahui tahap perkembangan anaknya itu. Dan tak perlu risau. Dan saya juga sentiasa mengusulkan kepada guru dan bakal guru bahawa melihat perkembangan anak murid di dalam kelas itu jangan dilihat secara sama. Kerana perkembangan mereka berbeza dan setiap perkembangan mereka ini perlu untuk mereka dikembangkan. Jadi kalau murid yang laju, kita lajukan dia dengan kemahiran-kemahiran dia. Yang lambat sedikit ini jangan ditinggalkan. Kerana dia akan berkembang atau kembang pada masanya. Kita lihat kalau misalnya analogi mudahnya iaitu kalau bunga itu bila dia nak berkembang, pada masa dia berkembang dia akan berkembang. Jadi jangan paksa dia simbah air untuk tarik dia kembang. Nanti dia akan, kita risau adalah pada tahap yang dia tidak sepatutnya berkembang, kita paksa dan sampai satu tahap dia akan burn out dan dia akan terus buang. Takut jarang kita bicarakan tentang tekanan emosi kanak-kanak pada usia 7 tahun kan. Okey, sekarang kita akan sambung lagi berbincang, tapi saya nak tertarik dengan adanya 4AR. Kita ada Asfar, Rizki, Arif, Rakin, Afinar, Raifa dan Amzah Rakis. Mereka ini sebab ibu bapa mereka pun bukan calang. Ibunya pakar kimia, bapaknya pakar fizik. Itu tak nasi dah. Itulah dia, kalau nak melentur buluh biarlah dari rebungnya, tapi bagus juga kalau ibu dan bapa punya baka yang sangat tinggi begitu kan. Tapi apa yang saya kagum dengan keluarga ni, mereka beriadah bersama-sama, mereka juga belajar bersama-sama dan setiap peluang yang mereka habiskan masa bersama tetap belajar. Satu yang kecil pun jadi, macam saya tengok, saya observe tadi kan, family ni duduk di sini dengan anak kecil 11 bulan je di sini, dengan cara ibu dia mengajar tu sedikit sebanyak 11 bulan pun dia ajar macam mana nak letak dan sebagainya. Jadi kita nampak perwatakan keluarga yang bahagia dan mementingkan ketajaman minda. Jadi kita bersama dengan Muhammad Nasaruddin, itu ayah kepada 4 cahaya mata di sini, dan juga sang ibu Nur Khairul Nabila Kamarudin. Saya panggil Nabila boleh? Boleh. Dan Abang Nasar boleh? Hasif. Abang Hasif. Okey. Minta maaf Encik Hasif ya. Okey. Encik Hasif yang sasa kalau kita nak bertanya. Betul, adakah si ayah mewujudkan sistem untuk anak-anak mereka belajar dan juga bermain? Ada sistem tak kat rumah? Untuk sistem tu kita ada tetapkan masa lah. Contohnya bila dia balik sekolah tu dia penat kan, kita bagi dia rehat dulu. Okey, dan petang tu barulah dia boleh buat kerja sekolah. Dan malam bolehlah buat aktiviti yang dia nak lah. Contohnya apa yang dia tak dapat belajar di sekolah, dia akan belajar bersama kami di rumah lah pada waktu malam. Begitu ya. Jadi saya difahamkan anak-anak kita ni perlukan satu sistem yang sekata, yang konsisten, barulah kita boleh nampak minda ni berkembang. Jadi untuk mendidik anak-anaknya lebih kepada ayah ke lebih kepada ibu?
lebih kepada ibu. Lebih kepada ibu. Tak ada salah di sana. Kalau di sana ayah hanya handle sistem dan kena bayar segala-galanya lah. Betul. Manager. Jadi kita nak mungkin bertanya kepada anak-anak dulu sebelum kita bertanya kepada ibu. Kita nak bertanya kepada adik Azfar Rizki. Angkat tangan sikit. Ya, umur berapa Encik Azfar? Saya dah jam 4. Dah jam 4, maknanya 10 tahun lah. Okey, sekarang kali ni dia bayangkan macam karaoke. Kita kena guna mikrofon bila bercakap. Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Jadi sekolah di mana? Sekolah di SK Jalan Datuk Palembang. SK Datuk Palembang? Okey, dekat Melaka ya? Ya. Okey, jadi cita-cita nak besar nanti nak jadi apa? Nak besar, nak jadi saintis. Saintis ya? Jadi sebagai seorang saintis dia ada bawa bahan-bahan bukti dia juga ada di sini. Boleh tak kita tunjuk sikit bahan-bahan bukti anda yang anda bawa? Boleh tak cerita sikit? Macam kat sini kita nampak angka buka. Angka buka awak cerita sikit boleh? Okey. Apa yang kita ada di sini? Wow, macam-macam jenis batu. Boleh cerita sikit tentang batu-batu ni? Ni batu saya dapat dari pelbagai sumber, beli atau daripada keluarga. Okey, kalau kita nampak yang ini, dia nampak macam ada diamond, ada intan berlian kat dalam ni. Istimewa ni apa ni? Ni quartz. Quartz. Okey. Daripada Cameron Highland. Ni adalah geode sebab kita kena pecahkan batu. Dalam batu tu ada kristal. Jadi kat luar dia macam ni. Lepas tu bila kita pecahkan kita nampak kecantikan di dalamnya. Ya. Wow, pandainya. Okey, dan saya difahamkan ibu bila anak-anak kita belajar semua ni, dia baca di buku dan sebagainya, ada tak kaedah-kaedah untuk mereka ingat atau retention tu? Okey. Untuk kaedah untuk mereka lebih ingat. Okey, kaedah belajar kita ada visual, kita tengok, audio, kita mendengar, and then kinesthetic. Maknanya kita hands on. Okey, so bila dia belajar tentang batu, dia minat tentang batu, so kami ambil inisiatif pergi hiking. And then dia cari batu. Bila dia cari batu, dia akan kelaskan batu tu mengikut apa bacaan dia. Dia akan tengok pada buku dia. Dia ada buku rujukan dia sekali. Buku rujukan. So kita buku mineral ni. Wow, buku peta mineral. Kita ajar apabila dia baca, rujuk. Tengok mana yang sama. And then tengok dia punya komposisi. Tengok pada komposisi. So dia akan belajar step by step. Dan apa yang kita nampak lepas kita pergi hiking, kita praktikkan apa kita belajar dan kita retain menggunakan journal. Jadi kat sini adalah journal abang kita lah. Jadi journal ni kita tulis apa selalu kat dalam ni? Kita tulis face pasal batu. Tulis, kita buat table, kita letak spesimen pun boleh. Kalau spesimen pun boleh. Macam ni. Awak lukis spesimen-spesimen tu. Wow. Jadi bila dah tengok di luar sana, kita cuba ingat dan kita lukis, kita lakar dan kita tulis apa yang kita tahu. Wow. Inilah dia praktik sangat praktik. Jadi kita nak bersama dengan adik pula. Kalau abang dia geliga macam ni, adik pun geliga juga. Adik Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia lupa nak bagi salam. Dia macam macam tu. Adik ada bawa satu game untuk kita Apa nama game ni Arif? Macam mana nak main game ni? Yang ni rumah sah, yang ni rumah puluh, jadi ini rumah sah. Di rumah atas. Yang ini pula suka matematik ya? Betul lah. Okey, apa ujian yang kita boleh bagi kat dia kat sini? Bagi nombor dan dia akan susun ikut ni lah. Okey, saya bagi nombor 1 sampai berapa? 1 sampai 3 angka. 3 angka 125. Okey, 125. 125 macam mana? Yang ini 100. 10, 20, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita tunjuk kat dalam ni, tunjuk sikit kat kamera. Alamak, jatuh. Biji-biji dia jatuh pula. Tapi inilah dia menggunakan kaedah visual untuk nombor. Jadi nak tanya, adik Arif suka nombor ke suka perkataan? Kena guna mikrofon. Dia lebih suka nombor ke perkataan? Nombor. Jadi kalau anak sulung dia suka perkataan lebih. Yang kedua pula dia suka nombor Yang ketiga pula suka apa? Adik Afina. Adik Afina suka apa sebenarnya? Kita uji Afina boleh? Boleh. Jadi kalau kita tengok video-video yang tuan-tuan dan perempuan ambil untuk anak-anak mereka, memang sangat intensif juga. Kalau kita tengok, tapi kat sini kita nak cuba uji Afina. Okey, Afina umur berapa Afina? 5. 5 tahun aja tapi nampak macam 10. Afina pandai eja tak?
Pandai eja? Pandai? Tak pandai. Oh, cik. Terus baca. Dia tak eja. Dia baca terus. Okey. Kat sini kita ada huruf B kan? So, angka pusing sini awak akan sebut Okey, bismillah. Cing. Okey. Stop. Okay. Ca. With the ca. Okey, lagi satu. Pandai dia. 5 tahun 5 tahun. Wow, okey. Rap. Betul, dia ada R dia comel. Dia ra, dia ra begitu. Pandai. Siapa yang ajar awak huruf-huruf ni? Siapa ajar? Mak saya. Mak saya. Alah, comel. Okey, doktor. Jadi apa kita nampak di sini mereka ada kesinambungan apa yang mereka belajar di sekolah, mereka bawa di rumah dan mereka bawa kepada outdoor activity juga, aktiviti di luar rumah. Jadi dia seakan-akan sistem yang kita ada di Eropah seperti Finland dan sebagainya. Sistem pembelajaran rasmi bermula hanya umur 7 tahun. Ada kebaikan di sana, doktor? Boleh sila ulaskan. Okey, terima kasih dan menarik untuk kita lihat. Sebenarnya keluarga ini mula mempraktikkan, kalau kita belajar dari teori-teori pembelajaran, ini adalah pembelajaran berasaskan pengalaman, teori KOM, yang mana didedahkan dahulu anak-anak ini kepada pengalaman-pengalaman pembelajaran melalui persekitaran. Sebenarnya keluarga ini, kita lihat anak-anaknya itu dia lepaskan dulu bermain, gembira, dia mula tarik minat daripada situ. Kemudian barulah dia pergi kepada apa yang akan dipelajari. Misalnya, kemudian lagi satu, dia akan balik semula bila dipelajari itu, dia akan pergi kepada pedagogi fenomenologi yang mana tadi yang Nash sebutkan tentang Finland, iaitu dia mewawarkan tentang fenomenologi pedagogi, iaitu pembelajaran berdasarkan kepada fenomena. Misalnya anak ini berminat tentang batu. Dia dah dapat dalam pengalaman dia minat dengan batu-batu apa, ibu bapa sedar akan keadaan tersebut dan dia akan bawa anak ini ke dalam dunia sebenar. Itu yang nama dia pembelajaran pedagogi fenomena, iaitu pergi hiking dan explore, kemudian pada masa ini dia akan buat jurnal dia sendiri, melihat ini secara praktik. Dan hari ini juga kita dapati bahawa banyak pengalaman atau tadika-tadika ataupun ibu bapa homeschooler misalnya, mereka praktikkan tentang pedagogi fenomenologi. Dan apa yang berlaku adalah smartphone menjadi sasaran mereka, di mana anak ini terus saja explore di smartphone itu dan catch gambar tersebut dan upload melalui website dan dia akan keluar semua maklumat. Jadi ini yang dikatakan bahawa kemahiran itu perlu diselarikan. Dan menarik bila saya tengok keluarga ini dapat mengenal pasti di peringkat awal potensi dan kecenderungan minat setiap anaknya. Maksudnya anak yang pertama ni lebih kepada outdoor dan dia lebih kepada minat yang saintifik. Satu dia ada justifikasi kenapa batu ini adanya jadi begini, batu ni begini. Yang anak kedua matematik, dia terus kembangkan otak matematiknya, minda matematiknya. Jadi itu yang menarik. Ya, melihat potensi anak masing-masing dan juga mungkin yang nombor 4 ni dia minat artistik kot. Tak. Dia minat meronta-ronta setakat ni. Mungkin akan jadi seorang artis. Kalau bapa punya itulah satu kemahiran sentiasa upgrade untuk memahami perubahan zaman. Kita harapkan nanti ada perbincangan yang berikut inilah supaya kita dapat tambah ilmu untuk anda penonton dan juga dapat kita perkasakan ilmu di segenap peringkat usia. Terima kasih untuk Profesor Madya Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman yang merupakan Timbalan Dekan Haiwan Pelajar bagi Jabatan Psikologi Pendidikan Fakulti Pendidikan Musim Malaya berkongsi fikrah dan juga ilmu untuk hari ini. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Dia nak dukung. Terima kasih. Saya nak cuba angkat budak ni, tapi dia lebih suka pen dia sekarang, dia nak isap pen ni. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada keluarga bahagia ini, terutamanya kepada bintang-bintang utama. Angkat tangan sikit, Encik Asfar Rizki, Encik Arif Rakin, Afina Rifa dan juga Amzah Rakis. Angkat tangan sikit. Terima kasih kepada ibu dan ayah yang tersayang juga. Kita berehat seketika di MHI dan apabila kita kembali sambutan 60 tahun tabung haji, apa yang istimewa dan apakah keistimewaan menyimpan atau menabung bersama dengan TH, semuanya selepas ini. Kembali di Malaysia dan kita membawakan kelebihan menyimpan di TH ataupun tabung haji, dan saya langsung nak bersama dengan Haji Muhammad Amin Abdul Wahab, bukan pengarah eksekutif operasi. Terima kasih bersama kita pagi ini.
Terima kasih Fitri. Ya, alhamdulillah tabung haji kini berusia 60 tahun. Dah 60 dah. 60 tahun. Banyak revolusinya daripada kita melihat tabung haji ini membantu umat Islam untuk menaikkan haji daripada menaiki kapal sehinggalah kita hari ini sangat moden, antara jemaah haji, pengurusan jemaah haji yang sangat ikonik dan terbaik di dunia. Jadi macam melihat prestasi keseluruhan tabung haji berkembang daripada usianya awal sehingga kini 60 tahun yang dihormati di seantero dunia. Silakan tuan. InsyaAllah. Fitri, mula-mula sekali terima kasih kepada TV3 HMHI kerana memberi peluang kepada tabung haji untuk saya sama-sama hadir untuk berkongsi maklumat kepada penonton-penonton kita. Pertamanya, tabung haji dah 60 tahun. 30 September 2023, maka dah genaplah 60 tahun tabung haji. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada 9 juta pendeposit tabung haji yang bersama-sama dengan tabung haji menguatkan tabung haji, memberikan semangat kepada kami untuk sama-sama berkhidmat untuk semua orang Islam di Malaysia ni. Nak sebut prestasi ya, Fitri tadi ada sebut sedikit nak sebut prestasi. Mulanya tabung haji tahun 1963 dengan jumlah pendeposit sekitar lebih 1,000 orang sahaja. Jumlah tabungan sekitar RM46,000. Di mana sekarang jumlah pendeposit telah mencecah melebihi 9 juta orang. 9 juta. Dengan saiz deposit hampir 89 bilion ringgit. So yang tu menampakkan kemahuan orang-orang Islam Malaysia dan juga confident mereka kepada tabung haji. Bersama-sama kita menabung sedikit demi sedikit dengan aspirasi untuk mengerjakan haji, dan pada masa yang sama sedikit sebanyaklah membantu mengembangkan ekonomi, insya-Allah. Sebagai sebuah institusi yang sangat ikonik dan juga dihormati. Jadi bila kita TH ni lah sangat sinonim dengan haji. Jadi macam mana kita melihat keperluan seorang individu ataupun umat Islam untuk diambil kira sebelum dapat menunaikan haji itu sendiri. Jadi kita ingat kalau ikutkan memanglah kita nak pergi, tapi perlu ada barangkali ilmu yang sangat mantap dan juga dapat kita laksanakan ibadah itu dengan ilmu yang secukupnya. Silakan tuan. So, matlamat tabung haji asalnya sehingga kini insya-Allah sampai bila-bila untuk haji. So tak boleh lari, nama pun tabung haji kan. So untuk membawa jemaah-jemaah haji Malaysia kita mengerjakan haji, iaitu menjadi idaman setiap orang Islam supaya sempurna haji mereka dan kembali mereka ke tanah air dengan selamat. So itu aspirasi dan juga matlamat utama. Dan pada masa yang sama matlamat itu ataupun haji itu sendiri bermula dengan tabungan. Tanpa tabungan tak ada perancangan. Maka di situlah datangnya jawapan kepada Fitri tadi, haji itu sendiri. Haji, bila kita sebut haji, dia adalah beberapa faktor yang kita perlu titik beratkan. Yang pertamanya, persiapan kita perlu lakukan. Apabila kita letak haji, iaitu rukun Islam yang kelima, pertama. Yang kedua, menjadi aspirasi kita atau idaman setiap orang Islam. Maka perancangan yang teratur adalah amat penting sekali. Apa perancangannya? Yang pertama, perlu ada duit lah. Kita kena menabung lah, sedikit demi sedikit kan. Itu yang pertama. Syaratnya. Betul, yang pertama. Yang kedua, kesihatan kita kena jaga. Bila sebut konsep istita'ah ni, haji ni adalah kepada mereka yang mampu. Tetapi bila kita sebut mampu tu, kita kena berusaha. Usaha tu datangnya daripada kita. Usaha untuk mencapai ke arah kemampuan itu sendiri. Kan? Kemungkinan sekarang kita tidak mampu, tapi bila kita tabung sedikit demi sedikit, insya-Allah satu hari kemampuan itu tiba, maka istita'ah itu lengkap. Ya, kesihatan itu penting kan. Kalau tengok ada juga yang warga TH pasukan perubatan buat gula kadang sampai 12, ya susah sikitlah. Kita bimbang apa yang terjadi di sana kan, kena sihat. Ya. Baik, pasti ramai yang tertanya, memanglah kita menyimpan. Jadi apa lagi yang menariknya untuk simpan dan melabur di TH ni? Mungkin dapat tuan terangkan. Okay, ini sinonim lah bila kita sebut tabung haji. Saya rasa seluruh umat Islam di luar sana kenal tabung haji. Tetapi kenal setakat mana? So itulah yang saya ingin kongsikan hari ini bersama-sama dengan Fitri dan juga penonton-penonton kita lah. Bila kita sebut tabung haji, dia kata untuk haji lah. Kan? Tak lain tak bukan untuk haji. Betul. Tetapi ada banyak lagi kelebihan-kelebihannya. Apabila saya sebut haji bermula dengan tabungan, tabung sedikit demi sedikit supaya cukup waktu, cukup duit, dapat giliran kita mengerjakan haji. Itu given lah, itu biasa. Dan saya nak sebut di sini kelebihan menyimpan. Yang pertama, menyimpan di tabung haji ini dia patuh syariah. Kita sebagai orang Islam, memanglah bila kita nak menyimpan tu kita nak tengok satu institusi itu
kena patuh syariah lah supaya kita tak nak di luar landasan hukum-hukum syarak. Tabung haji, simpanan tabung haji 100% patuh syariah. Itu yang pertama. Maka orang Islam tak perlu nak risau simpanannya patuh syariah pertama. Yang kedua, paling mustahil juga, setiap ringgit yang disimpan di tabung haji dijamin kerajaan. Mengikut Akta Tabung Haji 1995. Tak ada limit. Berapa banyak nak simpan pun boleh. Setiap ringgit dijamin kerajaan. So apa perlu takut untuk menyimpan di tabung haji? Tak perlu kerisauan. Di keselamatan tu faktor yang sangat-sangat penting. Penting sekali. So bila kita nak letak duit, kita fikir kan duit kita selamat ke tidak kan. Dijamin kerajaan. Yang kedua. Yang ketiga. Okey, dijamin kerajaan, berapa boleh simpan? Berapa pun boleh. Kan, tak ada limit lah. Nak simpan pun tak ada limit, nak buat pengeluaran pun tak ada limit juga. Seterusnya, zakat. Ini pun rukun Islam yang keempat, rukun juga. Zakat dibayar oleh tabung haji. Di sini ramai juga mungkin tertanya-tanya, zakat ni datang daripada mana? Dibayar ke tidak? So saya nak ulangkan sedikitlah Fitri di sini ya. Zakat tabung haji adalah zakat perniagaan. Bermaksud simpanan tuan-tuan dan puan-puan sekalian dilabur, pendapatan hasil daripada pelaburan itu sendiri dizakatkan. Bermaksud pendeposit tidak perlu lagi membayar zakat. Zakat dibayar daripada profit. Satu perkara penting lagi juga, tidak berkurangnya simpanan kita. Sebagai contoh, sekiranya pendeposit mempunyai RM10,000 di dalam akaun, zakat dibayar, dia ambil daripada profit. Simpanan RM10,000 itu kekal, tak berkurangan, malah menokok pula. Menokok macam mana? Ada agihan keuntungan yang biasanya tabung haji akan buat setiap tahun. Setakat ni tak pernah miss lah. Kan dia akan menokok pula. Tak bertambah. Dah lah zakat bayar. Agihan keuntungan pula. Seterusnya, bukan itu sahaja, adalah juga kami buat program-program pemasaran untuk menjemput lebih ramai orang menabung di tabung haji. Adalah peluang untuk memenangi pakej-pakej umrah. Dapatlah duit sikit untuk tambah dalam tabung. So program begitu pun kami buat jugalah. Ini antara lainnya kelebihan-kelebihan yang menyimpan di tabung haji. Dan akhir sekali barakah. So barakah menyimpan sebab simpanan tuan-tuan dan puan-puan diniagakan. Hasil daripada itu juga dibantu untuk jemaah-jemaah yang mengerjakan haji. So insya-Allah ada barakah di dalamnya. So itu sahajalah kelebihan yang boleh saya kongsikan. TH berjaya mengubah tabung haji pada masyarakat zaman dahulu yang menyimpan di bawah bantal, kemudian dalam banyaklah karung tong semua, kepada simpanan yang menjanjikan pulangan yang lumayan. Sistematik yang teratur. Jadi sehingga kan ada kelab Taha, saya difahamkan ya, untuk juga mendidik anak-anak untuk terus menyimpan. Betul Fitri. Kelab Taha untuk mereka yang berumur di bawah 18 tahun. Dan fakta yang menarik juga, di mana ibu-ibu dan ayah-ayah di luar sana amat peka dengan pembukaan akaun di tabung haji. Kenapa? 60% pembukaan akaun di tabung haji adalah akaun kanak-kanak di bawah 18 ada kesedaran, tahun. Kesedarannya tinggi, dan 80% adalah di bawah umur 35 tahun. Maksudnya ibu ayah yang muda-muda ni pun dah peka dengan pembukaan akaun daripada awal lagi untuk menabung sedikit demi sedikit untuk haji mereka, pada masa yang sama untuk anak mereka. Sebab tu data menunjukkan 80% pembukaan akaun untuk mereka yang berusia 35 dan ke bawah. Dan kanak-kanak pula 60%. Sebanyak tu. So saya nak ucapkan tahniah lah kepada mereka-mereka. Bagus ya. Dan juga saya difahamkan TH sentiasa memperkemas dari segi strategi dan juga memberi kelebihan kepada pendeposit, termasuk adanya TH Khairat contohnya. Mungkin dapat diterangkan ya. TH Khairat adalah satu produk yang baru. Kira Fitri banyak memahami lah apa yang berlaku di sekitar tabung haji kan. Bagus. TH Khairat adalah satu produk yang dibangunkan tabung haji sendiri dengan kerjasama takaful operator di negara kita. Ada 2 takaful operator kita bekerjasama. Apa kelebihan TH Khairat ni? Yang pertama, sebagai pendeposit, dia sendiri nak pergi ambil pakej TH Khairat ni agak sukar lah. Dengan langganan RM28 tak dapat. Dengan manfaat RM12,000. Tetapi kami sebagai tabung haji dapat negotiate harga yang terbaik. Dengan langganan hanya RM28, manfaat RM12,000 diberikan kepada pendeposit. Setahun, RM28 setahun sahaja dengan manfaat RM12,000. Ini salah satu kelebihan tambahan yang kami sediakan, dan banyak lagi produk-produk baru akan dibangun untuk diberikan kepada pendeposit-pendeposit kita lah, insya-Allah.
di dalam waktu yang ada ini. Mungkin dapat Tuan Haji terangkan sekali lagi mengajak kepada semua penonton supaya terus konsisten menyimpan di TH, ada wawasan bersama dengan TH dan juga mungkin terusnya harapanlah nasihat kepada mereka ataupun mungkin bakal pendeposit yang mahu terus konsisten bersama dengan tabung haji. So insya-Allah Fitri, satu soalan yang baiklah. Ini saranan saya tabung haji kepada semua orang Islam di luar sana. Kita mempunyai 18.9 juta orang Islam Malaysia. Jumlah pendeposit sekitar 9.1 juta. Itu membawa kita kepada 48-49% orang Islam telah menjadi pendeposit dengan saiz tabungan sebanyak 89 bilion. Pentingnya tabung haji adalah untuk haji, untuk mengurus haji secara sistematik. Tetapi adalah mustahak untuk orang Islam di luar sana buka akaun dengan tabung haji. Simpan sedikit demi sedikit untuk aspirasi haji mereka. Amat penting sekali. Tak perlu simpan banyak-banyak pun, sedikit demi sedikit je. Nama pun tabung haji. Tabung kita menabung sedikit demi sedikit lah. Segala saluran telah disediakan oleh tabung haji. Apa salurannya? Yang pertama, kami mempunyai 107 cawangan di seluruh Malaysia. Yang pertama. Kedua, Jompay FPX. Kita ada Tijari online, bank rakan strategik. Keseluruhannya 10,000 touch points. Sekarang ni handphone boleh jadi touch point. Boleh transfer duit pakai handphone pun. Segala perkhidmatan telah sedia. Saya ingin menjemput semua orang Islam di luar sana sama-sama menabung dengan tabung haji. Satu, kepentingan diri sendiri untuk mengerjakan haji, pada masa yang sama membantu orang Islam Malaysia di luar sana jugalah. So dengan itu insya-Allah harapan kami setiap orang Islam di Malaysia mempunyai akaun dengan tabung haji dengan niat untuk mengerjakan haji bersama insya-Allah. Ya, dan akaun ini pun nampaknya aplikasi ini pun sentiasa diperkebaskan faktor keselamatan supaya semuanya rasa selamat. Dan juga saya tengok kagumlah melihat ada juga ibu bapa yang membawa kadang shilling sebab ada mungkin kaunter tertentu yang menerima yang mereka boleh masukkan shilling mereka ke dalam simpanan ya. Kami masih ada coin counting machine Fitri kat pejabat-pejabat cawangan kami. Kan kami masih ada tabung tu lagi kan. Tabung ya, ikonik sekali. Dia datang dia bawa kita kira lah kan. So yang penting sentiasa istiqamah berkata Tuan Haji tadi dan juga dapat aspirasi kita untuk haji tahun bila Allah yang tentukan. Kita hanya memberikan fasilitasi yang terbaik untuk kemudahan itu. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Amin Abdul Wahab, pengarah eksekutif operasi tabung haji yang berkongsi banyak sekali maklumat kepada kita. Moga-moga kita istiqamah di jalannya insya-Allah. Baik, lepas ini kita akan bersama lagi untuk anda pelbagai lagi pengisian terus bersama kami di MHI Malaysia hari ini. Muzik 38 separuh akhir pertama. Separuhnya aku ditelantar lagi apa teriaklah. Layak ke pentas berprestij anugerah juara lagu yang ke-38. Jadi saksikan muzik-muzik yang ke-38 separuh akhir 15 hingga 17 Disember pukul 3 petang di TV3 dan stream juga melalui Tonton. Jangan lupa untuk datang. Ini masuk adalah percuma untuk menyokong artis pujaan anda. Awak ada lagu-lagu tahun ni untuk tahun ni tak ada. Tak ada tahun ni. Tahun depan kita buat. Tahun depan kita buat satu, saya nak nyanyi lagu single. Okey, insya-Allah. Kita sampai penghujung. Jangan lupa terus bersama kami di MHI. Insya-Allah. Sampai jumpa untuk memberikan ilmu yang terbaik kepada anda. Dan esok kita ada soal wang tentang bank digital. Ya, untuk warga-warga yang usang seperti saya dan Tuan Fitri, mungkin kita dapat belajar sesuatu yang baru tentang perbankan digital. Mungkin anda juga bersama-sama belajar bersama kita di MHI. Okey, yang penting kita perkaskan TKM untuk anak-anak. Moga-moga terbinalah generasi yang ilmiah dan maju pada masa depan. InsyaAllah kita selaraskan kemahiran aktiviti di luar dan juga pembelajaran 3M. Assalamualaikum. Selamat pagi.